ini kita akan masuk pada tajuk ataupun hadis yang ke-31 dalam kitab 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat, iaitu tajuknya umatku terpecah jadi 73 golongan. Umatku terpecah jadi 73 golongan. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Amr bin Uthman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar al-Himsi. Haddatsana Abbad bin Yusuf. Haddatsana Safwan bin Amr an Rashid bin Sa'd an Auf bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahudu ala 71 firqatan fawahidatun fil jannati wa 70 fin nar wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqatan fa 71 fin nari wa wahidatun fil jannati walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan wahidatun fil jannati wa 72 fin nari. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al-jama'atu. Rawahu Ibnu Majah. Ini dalam matan hadis ini ya, dalam riwayat lain pun ada sebut juga ma'ana wa ashabi ya. Jadi ada 2-3 matan hadis lah yang cerita tentang ya perpecahan umat ini. Ini salah satunya lah, rawahu Ibnu Majah. Jadi maksudnya telah menceritakan kepada kami Amr bin Uthman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar al-Himsi, telah menceritakan kepada kami Abbad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Safwan bin Amr daripada Rashid bin Sa'd daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk syurga dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Yang 71 golongan masuk neraka dan yang 1 golongan akan masuk syurga. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 1 golongan akan masuk syurga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu baginda Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang akan masuk syurga? Baginda Nabi SAW menjawab, iaitu al-jamaah. Ada juga disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah ya. Ataupun disebut ma'ana wa ashabi, apa yang aku dan sahabat aku berada di atas landasan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-3982. Hadis ini berstatus hadis sahih. Keterangannya, Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sebagai Muslim, seharusnya kita mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih ya. Quran tu memang dah confirm sahih lah kan, dah lah sahih bertaraf mutawatir tu ya, memang sahih lah.
Kemudian sunnah pun sama. Kita nak beramal dengan sunnah ni, biarlah sunnah yang sahih. Bila sunnah yang sahih itu apa dia? Yang mana ya hadis-hadisnya itu bertaraf hadis sahih. Maka bila kita mengamalkannya pun kita akan yakin dan ada ganjarannya itu. Ya. Jadi yang ada sumber yang sahih. Baik dari sudut peribadatan kita, urusan dunia kita, biarlah berpandukan kepada sunnah yang sahih. Jadi sunnah yang sahih ni apa ni? Menurut pemahaman para sahabat ataupun salafus salih. Jadi mereka inilah yang mempunyai akidah yang selamat lah. Ya, sebab pemahaman para sahabat dalam menterjemahkan ya, perilaku Nabi, perkataan Nabi. Jadi sahabatlah yang ikutnya. Ya, sebab sahabat yang paling hampir dengan Rasulullah. Sebab tu kita ikut kalau boleh paling dekat lah, kan? Mana amalan para sahabat. Ya. Kemudiannya pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan aplikasi penerapan secara langsung daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah satu-satunya pemahaman yang benar. Jadi kalau segi sudut pengamalan, ya, ibadah khususnya, maka tengok dulu Nabi dari segi perlakuan Nabi lah. Sebab tu disebut hadis Nabi ini ialah apa saja ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw khuluqin aw sukutin. Apa saja yang terbit daripada diri Nabi, sama ada berupa perbuatan. Jadi perbuatan tu apa? Solat. Kan? Solat cara Nabi lah. Bermula dengan kita berniat, bertakbir sampailah kita bagi salam tadi. Dari awal tadi ikut cara Nabi, solat cara Nabi, pelakuannya. Ya, jadi segi pelakuan. Yang kedua segi perkataan Nabi, apa yang Nabi suruh. Ya, Nabi suruh kita ni menghormati mak ayah. Nabi suruh kita bersilaturahim. Perkataan Nabi. Ya, kemudian apa lagi? Akhlak Nabi. Cara Nabi berjalan, cara Nabi makan, cara Nabi bercakap. Kan? Ini semua akhlak Nabi ini. Kemudian apa lagi? Sukutin ataupun diamnya Nabi. Sahabat buat satu amalan dan Nabi diam. Nabi tak cakap apa. Itu juga sebahagian daripada sunnah. Ya, seperti mana sahabat makan daging dog. Ya, Nabi tak makan daging dog, biawak padang pasir tak. Jadi sahabat makan. Jadi sahabat makan, Nabi kata sahabat semua kan Nabi Rasulullah makan. Tadi Rasulullah tak makan, tapi Rasulullah tidak menghalang makan. Maka bolehlah. Ya, kalau tak ada daripada empat ni pula, tengok pula amalan para sahabat. Ya, amalan para sahabat. Macam mana solat tarawih yang Sayyidina Umar buat 21 tu. Tak, di situ kita ambil Nabi buat 8, sahabat buat 21. Kan? Ada sahabat yang buat lebih lagi. Jadi amalan para sahabat bolehlah kita ikut. Sebab dia diperakukan oleh Nabi SAW. Sebab ya, dan sahabat memang ikut Nabi SAW dan perhatikan Nabi. Bolehlah kita buat. Jadi bila ada pun yang datang lepas tu, tak payah, susahlah. Sebab apa? Bukan datang daripada para sahabat. Nah, dan bila mana dalam bentuk berijtihad, itu lain cerita. Ini cerita dalam bab ibadah khususnya tak. Cara kita solat, cara kita puasa tak. Semua benda yang ada dalam rukun Islam ni. Cara kita melakukan ibadah haji, umrah baik tak. Apa saja dalam rukun Islam, ya, yang 5 ini kita kena ikut bagaimana Nabi buat dan bagaimana para sahabat buat. Sebab itu ada jaminan. Jaminannya dan dia ada ganjaran. Confirm. Ada pun selain daripada itu, puasa bukan cara Nabi, ibadah solat bukan cara Nabi, tak ikut pun sahabat, maknanya tiadalah jaminan dekat situ. Nah, kenapa kau puasa pada hari Rabu? Sebab hari ni birthday saya tak puasa lah. Sebab Nabi pun tak puasa hari Isnin. Nabi cakap aku puasa pada hari Isnin sebab aku lahir pada hari Isnin. Sebab tu aku puasa hari Isnin. Jadi saya ni lahir hari Rabu, saya puasa hari Rabu.
Ni kepala hangguk mana ni, kan? Ini masalah dia. Sebab atas rasa. Ibadah buat atas rasa. Dia pun tak jadi macam tu. Ibadah dengan bertunjuk, dengan petunjuk. Nabi buat, sahabat buat. Tak. Dan datang daripada dalil yang kuat. Buatlah. Kan? Tiba-tiba dia main ubah pula. Kenapa kau puasa hari Rabu? Sebab dia lahir Rabu. Sebab anak saya dapat masuk universiti. Sebab anak saya dapat ni, saya puasa hari Rabu. Ni puasa cak apa ni? Yang Nabi ajar kita puasa Isnin, Khamis, dan juga puasa hari putih 13, 14, 15. Dan juga puasa-puasa tertentu. Hari Arafah, ditakdirkan hari Arafah jatuh pada hari Sabtu. Hari Sabtu dah kita puasa, kan? Sebab dia ada sebab. Jadi itu tak ibadah. Tapi bila main ibadah atas rasa, boleh kot, ya, boleh kot. Saya boleh kot, takkan salah dah. Dah dia tahu macam tu. Ibadah tak tahu macam tu. Tapi ada pun urusan dunia kita, kan? Urusan dunia kita dipandu dengan wahyu juga. Dalam bab urusan jual beli, katakan, kan? Boleh kita nak jual macam mana pun, jual ikut Shopee ke, masuk ke TikTok buat, buat jual, kan? Nak promosikan kita buat, selagi mana tidak melanggar aturan syarak, kan? Selagi mana urusan dunia, selagi mana tidak melanggar aturan syarak, maka buatlah. Jangan ada unsur riba, jangan ada unsur kezaliman, jangan ada unsur scammer, nipu, buatlah. Itu senang, kan? Kalau kita ikut petunjuk macam ni, kita beribadah pun dengan penuh yakin, hati kita pun tenang. Sebab kita betul-betul bersandarkan apa yang datang pada Nabi SAW dan diterjemahkan, dihuraikan oleh para alim ulama. Bukan kita pandai-pandai ambil terus, tak. Sebab para ulama yang berterjemahkan, Imam mazhab 4 kita, Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Dan dalam bidang hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmizi, kan? Imam. Jadi bukan kita sebarang-sebarang, ambil semua datang daripada uraian para ulama. Jadi selamatlah kita. Ya. Tapi bila mana ditanya, kenapa kau buat macam ni? Aku tengok orang tu buat, boleh tak, aku tak boleh. Dia jadi. Itu jam. Itu mari bila ibadah jadi mengacau, kan? Kita risau macam tu tak? Ini yang sebut tadi. Atas sebab faktor itulah kenapa umat Nabi SAW berpecah lebih banyak daripada orang Yahudi dan juga orang Nasrani, kan? Di situ dah berpecah, kan? Bukan 73 lebih lagi. Kalau kat Malaysia saja pun banyak lah. Jangan kira yang tu lah, kira satu dunia lagi tak? Ya. Jadinya itu pun dah banyak. Jadi bilangan ini, ya, Rasulullah sebut 70, kalau orang Yahudi dia terpecah pada 71 golongan. 70 golongan masuk neraka. Satu golongan je masuk syurga, iaitu mereka yang mengikut Nabi Musa AS. Selamatlah golongan ni. Sebab bukan semua umat Nabi Musa tu mereka ini ingkar perintah Nabi Musa. Ada golongan yang beriman dengan Nabi Musa, selamatlah puak ni. Begitu juga dengan Nasrani. 72 golongan, 71 masuk neraka, satu je yang selamat. Itu pengikut Nabi Isa AS, yang beriman dengan Nabi Isa, beriman pada Allah Ta'ala, ikut Nabi Isa AS, selamatlah dia. Begitu juga dengan kita, umat Rasulullah. 73 golongan, lagi banyak pada Yahudi dan Nasrani. Tapi 72 masuk neraka, satu golongan je yang masuk syurga, iaitu Al-Jamaah. Jadi bila cerita tentang Al-Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini siapa? Mereka yang menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai petunjuk utama mereka dalam beribadat. Tak payah buat jenama pun tak apa, tak payah sembang yang tu. Siapa saja yang menjadikan rujukan dia Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dengan keterangan para ulama yang muktabar, bukan yang murtabak, yang muktabar. Maksudnya yang terang ini ulama yang clear. Imam Nawawi sendiri, ya, Imam apa lagi, Imam Ghazali sendiri, baik ke tak? Macam-macam bidang ada. Jadi dengan keterangan para ulama ini kita pegang. Tapi bila mari akhir zaman ni, dia tak pegang macam tu. Dia kata dia pegang ulama tak, kan? Dia sebut ulama siapa, tu guru dia. Kita pun tak tahu background tu guru dia macam mana dia belajar. Kena pula jenis belajar pula, boleh belajar sembunyi-sembunyi ni pula, kan? Mari tempat ni tempat bukan ngaji di surau masjid pun. Ni kita risau. Tapi dia klaim kau tu ulama pula. Bila tanya ulama celah mana ni?
Adalah kan, macam ni tu. Itu yang kenapa lah umat Nabi ni terpecah ber 73 golongan. Sebab masing-masing ikut kepala sendiri dalam menterjemahkan agama. Bukan mengikut terjemahan para alim ulama, tapi dia ikut terjemahan dia sendiri. Kenapa boleh? Boleh. Ni benda ni kita dah lama buat. Banyak contoh tuan-tuan tak? Tahu contoh yang popular saya bagi itu je lah. Salat tarawih dan 23 rakaat tu buat 7 minit. Itu cukup. Itu senang, semua orang tahu. Well known. Mana kau dapat ni? Ini semua amalan kami daripada datuk nenek moyang. Itu masalah. Ini yang dibanteras oleh Nabi Ibrahim AS. Bila mana dia ni, Nabi Ibrahim AS, dia tegur ayah dia, nasihatkan ayah dia, jangan lagi menyembah berhala. Dia tegur pula kaum dia, jangan lagi sembah berhala, sembah Tuhan yang Maha Esa ni. Kenapa nak kena sembah berhala? Apa jawapan kaum dia? Ya, engkau nak larang kami sembah berhala, kenapa? Sebab ini amalan datuk nenek moyang kami tau. Jadi jawapan ni mana standard. Bukan zaman Rasulullah jawapan macam ni. Hari ni pun jawapan macam tu juga. Kenapa buat solat sunat tarawih ni sampai 7 minit boleh buat? Ini amalan nenek moyang kami. Dah 100 tahun dah kami amalkan begini. Jawapan ni standard. Bukan hari ni punya jawapan. Daripada zaman Nabi Ibrahim lagi dah jawapannya sama je. Kenapa kau nentang kami? Ya? Kenapa kau tak nak sembah Tuhan? Tak. Sebab amalan yang kami buat ini adalah amalan tradisi kami. Kami dah buat lama dah benda ni. Takkan kau nak kata kami salah? Takkan kau nak kata datuk nenek moyang kami salah? Inilah jawapan yang Rasulullah terima. Bila Rasulullah ajak bangsa Arab, kaum Quraisy meninggalkan sembahan berhala, menyembah pada Allah SWT yang Maha Esa. Ini jawapan dia. Kan? Engkau baru datang dah tiba-tiba mengaku baik, dah tiba-tiba mengaku Nabi lah pula. Suruh kami tinggalkan amalan tradisi kami. Sama kan? Paling malang kalau akhir zaman ini orang boleh ajak pula. Dia tak pergi sembah, tapi kita boleh istighasah. Ni banyak panjang huraian ni. Boleh minta pada sesuatu. Minta melalui pokok ke, minta melalui kuburan ke, minta melalui itu, minta mana. Ini yang kita kesian dengan umat ni. Sebab yang mengajar benda ni pula orang yang konon-konon dia ni orang faham agama, tapi dia menyesatkan umat. Ya? Sebab akhir zaman dah keliru tuan-tuan. Kita dah tak reti dah mana satu ular, mana satu tali. Kita dalam kegelapan, dia teraba-raba mana-mana nak. Ni yang pegang ni ular, tapi kita sangkakan tali. Yang pegang ni tali, kita sangkakan ni ular. Ini akhir zaman. Kenapa? Sebab ilmu. Sebab itulah kenapa umat Nabi berpecah macam ni punya banyak. Sebab ilmu. Masing-masing menterjemahkan agama ikut nafsunya, mengikut kepentingannya, mengikut kepala otak dia. Atas tu je. Bukan bersuburkan pada wahyu. Tu. Sebab tu kita cakap, kita selalu kempen yang tu je. Tak? Selalu kita nak amalan, pastikan amalan kita ni menepati apa yang ditunjuk oleh Nabi, apa yang dibuat oleh para sahabat, menepati terjemahan para alim ulama yang muktabar. Kena sebut macam tu. Dia tak jadi suara oleh ulama je. Sebab hari ni kita ni orang Malaysia khususnya mudah sangat mengangkat martabat seseorang tu boleh menjadi ulama. Kan? Boleh anak ainta sikit, kaifahaluka ana bukhair, kan? Madza taf'alu semua dah. Ustaz ulama dah ni tak. Nak sampai cara ulama bukannya boleh cakap Arab kaifa anta, ana anta unta saja. Ya. Dia mesti faham agama, mesti hadam ilmu agama, mesti menghasilkan sesuatu daripada kefahamannya. Barulah ya gelar ulama yang tu dah. Bukan tak boleh di WhatsApp je ke kejut orang bangun tahajud, kejut orang ni tak ada tu. Dia mesti memberikan satu yang baik untuk umat. Barulah betul. Dan ulama tu pula mesti diiktiraf oleh orang yang sama level. Kata Imam Malik, kita dah baca dah hadis tu. Ulama ini ialah mereka yang diiktiraf oleh mereka yang sama bidang dan memang profesion itu. Seperti mana Imam Syafi'i diiktiraf oleh para ulama zaman dia, diberi penghormatan, diberi kebenaran untuk mengeluarkan fatwa ketika Imam Syafi'i berusia 15 tahun. PMR, SRP. Hari ni anak-anak kita SRP, PMR tak ada kan. Yang 15 tahun apa dia buat? Main ML. Tak, layan TikTok. Kan, tergedik sana tergedik sini. Imam Syafi'i 15 tahun dah keluarkan fatwa. Ya, dia memang jauh beza dengan kita lah.
Itu nak sebutnya. Itu huraian dia. Kenapa umat boleh terpecah? Sebab masing-masing menjadikan agama ni ikut selera dia. Ya, tidak lagi ikut apa yang Nabi tunjuk ni kan. Ya, bila sebut Nabi tunjuk ni seolah macam kita tengok lagi, bukan. Dengan huraian-huraian ulama lah ni kan. Itu dia. Dalam hadis ini menyatakan bahawa maksud satu golongan daripada umat Yahudi yang akan masuk syurga adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu taala dan mengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam serta mati dalam keadaan beriman. Enggak. Jadi mengikut Nabi Musa ni zaman tu je lah. Mari zaman ni tak jadi dah. Dah tak ada dah. Ni pokok Zionis ni. Tak? Nak cari Yahudi yang baik, yang macam-macam umat Nabi Musa tak ada lah. Ada je, tapi memang dia Yahudi, tapi memang sifat dia orang yang baik. Tapi kalau betul dia orang yang baik, sudah pasti dia akan beriman kepada Allah Subhanahu taala, sudah pasti dia akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Sebab dalam hadis Rasulullah pun kita dalam Quran pun beritahu, kalau mereka ni orang Yahudi, orang Nasrani, pendeta-pendeta Yahudi dan juga rahib-rahib orang Nasrani ni, mereka ni bila datang kebenaran pada Nabi, mereka wajib meninggalkan apa yang mereka ada dan mereka kena pindah, tukar mengikut Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Waraqah bin Naufal, dia ni seorang pendeta, alim dalam kitab Taurat. Dia sebut pada Nabi, dia antara orang yang beriman juga. Dia kata, ya Muhammad, kalau aku hidup lagi ketika tu usia dia 80 tahun, yang Rasulullah dapat wahyu yang pertama di Gua Hira, yang Rasulullah balik dalam keadaan menggigil, Zamiluni, simukkan aku dah. Sayyidatina Khadijah menenangkan Rasulullah, wahai suamiku, relax, tenang, kenapa ni menggigil-gigil Nabi. Nabi cerita pada Sayyidatina Khadijah, aku jumpa satu makhluk ni dalam Gua Hira tadi, aku tengah-tengah dua khulwah, tiba datang dia peluk aku dari belakang, bersayap lagi. Aku punya terkejut, takut, lari keluar pada Gua Hira kan. Dia suruh aku baca kan, dia peluk tu suruh aku baca Iqra kan. Dia suruh aku baca, ma'ana bi aqra, aku tak boleh baca, kata Nabi, aku tak boleh membaca. Makanya Jibril ajar Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat yang kelima dah, betul Rasulullah lari balik. Ya, itu kali pertama Rasulullah berjumpa Jibril dalam keadaan dalam bentuk malaikat. Dua kali je Rasulullah jumpa Jibril dalam keadaan malaikat bersayap. Pertama ketika menerima wahyu, yang kedua dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan? Dalam yang lain bentuk manusia. Ya, datang dalam bentuk manusia. Jadi bila tu Waraqah bin Naufal ni lah yang mana Sayyidina Khadijah bawa Rasulullah jumpa dengan dia. Dan dia ni bagi tahu bahawasanya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ni telah Allah Ta'ala pilih engkau sebagai utusan akhir zaman, dan engkau bersiap sedialah, sebab yang akan menentang engkau nanti bukan orang lain. Yang akan menentang dakwah engkau lagi bukan orang lain ni, tapi pakcik-pakcik engkau, pak dara engkau, engkau punya sepupu sepapat, engkau punya adik-beradik, engkau punya semua saudara-saudara engkau. Mereka ini yang akan menentang keras dakwah engkau, bukan orang lain yang ada kena-mengena dengan engkau juga. Pakcik-pakcik dia dah kan, Abu Lahab. Ya. Jadi bukan orang lain yang menentang dakwah engkau. Jadi kau bersiap sedialah cabaran. Dan kalau aku hidup lagi pada ketika itu, sudah pasti aku akan bersama dengan kau. Ya, aku akan bersama dengan kau. Waraqah bin Naufal dia tak lama, dia lebih kurang dalam 6 bulan lepas tu dia wafat, dia meninggal. Ya, dia pun dah tua, dah uzur lah ketika itu. Kan? Ni. Jadinya orang Yahudi yang mana betul-betulnya ikut beriman dengan Nabi Musa, ketika itu maka mereka ni yang selamat. Mari hari ni celah ni tak ada dah. Sebab dah dia dibuktikan dengan dalil pun bahawa kalau betul kau ni beriman dengan Musa, sudah pasti kau akan ikut Muhammad. Sebab terbatal semua syariat, kena ikut syariat Muhammad. Kemudiannya siapa lagi? Begitu juga maksud satu golongan Nasrani, Kristian yang masuk syurga adalah mereka yang beriman kepada Allah SWT dan mengikut ajaran Nabi Isa AS sebagai Nabi, Rasul dan hamba Allah SWT, serta mati dalam keadaan beriman. Ya, bila mana yang keduanya orang-orang Nasrani, yang mana mereka ini diutuskan Nabi Isa kepada mereka
Maka mereka ni pada Yahudi tadi kena pindah beriman pada syariat Nabi Isa. Tapi hayat Nabi Isa pun tak panjang sebab mereka bunuh Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah SWT. Dia ada 3 agama samawi, iaitu Yahudi, Nasrani dan juga Islam lah. Ya. Jadi 3 agama samawi ni, 2 agama mengakui akan munculnya Nabi Isa, akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. 2 agama. Agama apa? Ni kalau buat soalan kuis ni, cepu mas ni. Agama apa yang mengakui bahawa dia senang jawapan dia, tuan tak? Dia 3 agama je pun. Yahudi, Nasrani, Islam. 2 agama mengakui bahawa Nabi Isa akan turun akhir zaman nanti. Agama mana? Yang pertama, Islam confirm lah tak? Lagi satu. Lagi satu, Nasrani. Ya, 2 agama ni ya mengakui. Dalam kitab Injil sebut. Tak. Makanya 2 agama ni. Satu agama tak mengaku Nabi Isa akan turun akhir zaman, iaitu agama Yahudi. Kenapa mereka tak mengaku? Sebab mereka kata kami yang bunuh Isa. Macam mana Isa nak turun lagi? Kami yang bunuh dia. Dan sebab orang Yahudi yang bunuh Nabi Isa AS yang telah ditukarkan wajahnya. Jadi orang Yahudi percaya Nabi Isa dah mati, dah tak ada. Dan mereka tak tahu Nabi Isa Allah Ta'ala angkat ke langit. Jadi yang beriman Nabi Isa diangkat ke langit itu, tapi Nasrani pun bukan dia kata Nabi Isa diangkat ke langit. Bukan. Yang kita mengakui Nabi Isa angkat ke langit Islam. Orang Kristian mereka mengakui bahawa Isa dibunuh, ya. Tapi dia ni anak Tuhan. Anak Tuhan mati celah mana tak? Tak matilah juga. Sebab dia anak Tuhan. Dia diutuskan untuk menebus dosa-dosa kami semua ni. Sebab tu adanya pembaptisan tak? Nak tebus dosa-dosa ni. Sebab tu Nabi Isa diutus untuk tebus dosa kami. Sebab tu Al-Quran turun ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang, tak ada seorang pun yang menanggung akan dosa orang lain. Seseorang itu yang dilahirkan, dia tak menanggung dosa orang. Engkau punya dosa, kau punya hal lah. Dosa aku lah. Jadi mana datang kalau jadi kita faham pula kalau seorang ayah menanggung dosa anak dia, dosa isteri dia? Bukan menanggung. Kalau seorang ayah itu, dia dah ajar didik isteri dia tutup aurat, dah didik isteri dia suruh dia jaga akhlak, suruh taat perintah Allah. Isteri dia tak nak ikut juga, dia nasihat banyak kali pun tak nak ikut juga, tak ada ditanggung dosa kat atas dia. Begitu juga dengan anak perempuan dia dah turuh, dah didik sampai budak ni besar. Daripada dia kecil sekolah, dia ajar pakai tudung, pakai tutup aurat semua baik. Mari budak ni dah kerja sendiri, duduk Kuala Lumpur, kerja jauh kan, time balik kampung pakai tudung. Tapi tengok dalam Facebook tu dia rambut perang, rambut merah, rambut pedak. Ni macam anak aku ke bukan anak aku ni? Tak adalah menanggung dosa tu. Kecuali kalau ayah dia redha dengan perbuatan isteri dia yang tidak tutup aurat. Ayah dia redha perbuatan anak dia tidak, anak perempuan dia tak tutup aurat. Itu kau tanggung lah. Tapi bukan menanggung pun. Engkau tanggung kau punya, dia tanggung dia punya. Dua-dua ni berdosa. Ayah berdosa sebab bersubahat, redha sama. Anak tu berdosa sebab, ada perempuan tu berdosa sebab dia yang buat dosa tu. Jadi tak ada yang menanggung pun. Tapi kalau fahaman orang Nasrani, mereka mengatakan bahawa bila lahir je bayi tu dia tanggung dosa dah. Dah berdosa dah. Jadi ditebus oleh Nabi Isa AS. Ini tak, maksudnya tak sama dengan Islam lah. Tapi mereka percaya Nabi Isa akan turun. Ya, mereka nak percaya. Mereka percaya bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan lah. Jadinya turunnya Nabi Isa AS zaman nanti untuk membuktikan pertamanya Nabi Isa ni bukan anak Tuhan. Sebab apa? Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya, Nabi Isa tu juga akan solat macam kita solat. Jadi celah mana anak Tuhan yang kena solat? Kan? Engkau ada anak Tuhan nak solat celah mana, tak payahlah kan? Tak. Nabi Isa turun, baginda juga akan solat macam kita solat. Jadi menunjukkan bahawa aku bukan anak Tuhan pun. Dan korang yang salah faham kata aku bukan. Aku turun sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Jadinya dua agama percaya Nabi Isa tu masih hidup. Satu agama kata tak, Yahudi kata tak, dia dah mati sebab kami yang bunuh dia. Kan? Ni. Adapun setelah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua umat Yahudi dan Nasrani wajib beriman
dan mengikuti ajaran Islam, iaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi. Sebab tu bila pada datang Rasulullah, terbatas semua syariat. Kalau ada lagi syariat dulu tak, kan? Tu sebab tu kadang-kadang kita pelik. Kalau orang tu kata saya ni nak puasa tak nak ikut cara Nabi Muhammad lah, tak syok. Saya nak puasa, kalau Nabi Muhammad dia ajar puasa ya Isnin Khamis dengan 3 hari tu lah. Saya tak nak. Saya nak ikut puasa Nabi Daud. Sebab Nabi Daud bagi dia puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, puasa sehari tu tak tahu kan. Jadi dah ikut yang ni lah, saya tak nak ikutlah syariat Nabi Muhammad. Tak boleh lah, kan? Sebab syariat Nabi Muhammad itu yang wajib kita ikut, kan? Saya tak nak lah, saya nak ikut syariat ni lah Nabi Ibrahim AS lah. Tak, ya, dia tak boleh, tak ada pilihan. Kita pun tak tahu syariat Nabi Ibrahim pun dah masuk dalam Islam, ya? Syariat Nabi-Nabi terdahulu pun dah masuk dalam Islam. Memang ada, kan? Terutamanya syariat Nabi Ibrahim lah, kan? Memang ada lah hajinya, tak? Memang tu ada. Jadinya tak boleh kita nak kata ikut syariat Nabi lain, sebab kita pun tak tahu. Syariat zaman Nabi-Nabi itu hanya dibenarkan, diamalkan pada ketika Nabi itu ada. Datang Rasulullah terbatas semua sekali. Nah, kalau syariat Nabi Syuaib AS, boleh kahwin adik-beradik. Suami boleh kahwin dengan adik, boleh kahwin dengan kakak. Syariat itu. Tapi datang syariat tak ada lah, tak boleh dah. Nak juga orang kata saling nikah lah, bila meninggal ke bercerai lah baru boleh, kan? Jadi tak sama syariat tu. Jadi macam mana kita nak kata ni tak? Tak boleh kan? Prinsip ini adalah berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW yang bermaksud, demi Rabb, yakni Tuhan, yang diri Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang daripada umat Yahudi dan Nasrani yang mendengar tentangku, ini tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, nescaya dia termasuk penghuni neraka. Walaupun dia pendeta pada ketika itu, dia ni rahib, orang alim dalam kalangan orang Yahudi apa semua tak, dia dengar tentang kehadiran Nabi Muhammad, dia wajib tinggalkan apa yang dia beriman ketika itu dan pindah kepada beriman kepada Allah Taala dan juga mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dia wajib. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dah sebutkan tentang ciri-ciri Nabi, ciri-ciri Rasulullah dah sebut, boleh tahu. Sebab itu ketika pendeta yang ketika Rasulullah berusia 12 tahun, Rasulullah ikut Abu Talib pergi ke Syam, ke Syria, ke Dimash, Syria hari ini. Rasulullah pergi ikut pedagang, sampai di tempat dia jumpa dengan seorang pendeta, kan? Jadinya pendeta ini dia bagi tahu, dia jemput rombongan Abu Talib mari rumah dia. Macam mana dia boleh tahu yang dalam rombongan itu ada seorang budak, yang budak ni akan menjadi seorang Nabi? Macam mana dia tahu? Dan kalau tidak disebut dalam kitab dia secara detail boleh sebut benda ni. Dan ketika mana Rasulullah dan rombongannya pergi, datang pemuda-pemuda Yahudi datang ke rumah pendeta ni pula, tanya pada pendeta ni, mana dia budak yang kau jumpa tadi, mana dia ni? Macam kau tahu? Sebab masing-masing tahu. Dalam kitab Taurat pun sebut, dalam kitab Injil pun sebut. Mereka dah tahu. Sebab tu dalam Quran melengkapkan cerita ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali ciri-ciri Rasulullah ni seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Maksudnya kita tu sibuk dengan Syama'il Muhammadiyah, baru nak pelajari Imam Tirmizi tak, apa pakaian Nabi suka, apa makanan Nabi suka lah je. Orang Yahudi Nasrani pendeta dah lagi tahu lagi dah, lagi alim pada kita, dah tahu dah ciri Nabi tu, sampai mereka boleh tahu tanda kenabian, nubuah. Dia tengok Rasulullah, dia tengok belakang, ada tanda nubuah di belakang tak? Sebab macam dia tahu, kitab dia dah sebut, kan? Maksudnya dia orang dalam mengenali peribadi Nabi, alim lagi pendeta-pendeta ni.
dah rahim lagi alim. Nah, tapi bila Nabi diutuskan jadi Nabi, terbatas yang ikut Nabi. Ni sebut tadi. Ini yang disebut dalam riwayat Muslim ayat 153. Kan? Kalau siapa saja yang tahu daripada kalangan orang Yahudi Nasrani tentang kenabian Rasulullah, dia wajib tinggalkan apa yang dia anuti, kena pindah masuk ke beriman pada Allah dan juga ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan tengok pula antara sebab-sebab berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam. Kenapa? Kenapa? Ada beberapa sebab. Pertamanya ialah tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita cuma mendakwa je Quran Sunnah, celah mana Quran Sunnah. Quran tu betul lah, sebab Quran memang tak boleh diubah tak. Nak ubah celah mana. Tapi Sunnah ni, ya, dalam Quran sebut aqimus solah, dirikan solat, kan? Perintah tu jelas. Tapi bagaimana cara kita nak solat? Ya, sebab tu sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli? Macam mana kami nak solat? Dan Rasulullah bagi tahu, sallu kama raaitumuni usalli. Kau semayanglah seperti mana kau tengok aku semayang. Kau tiru aku semayang macam mana? Tak. Sebab tu sahabat, tak ada sahabat yang pandai-pandai sendiri buat. Memang datang arahan Al-Quran tu kau semayang, tapi Al-Quran juga memutuskan Nabi tunjuk cara semayang yang betul. Bukan semayang yang cara macam topekong tak, pegang dua-dua, bukan macam tu. Tak. Subuh macam ni ke, bukan macam tu. Dah macam kuat lentang semua tak ada. Tengok macam mana Nabi semayang. Walaupun arahan tu datang suruh semayang kan. Jadi macam mana cara nak semayang? Tengok Nabi semayang. Sama juga dengan puasa. Macam mana kalau nak puasa? Tengok aku puasa macam mana. Daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tak ada terlajak sampai waktu isyak. Sabda dah terlajak sampai tak puasa, tak makan langsung sehari semalam, tak ada. Jadi tengok cara Nabi. Itu kata ibadat. Ibadat inilah yang mana bila kita buat, tiru macam mana Nabi buat, selamatlah kita. Sebab Nabi buat tu benda dah confirm selamat. Tapi bila pandai-pandai sendiri, jadi kita tanggungjawab sendirilah. Makanya Allah Ta'ala boleh lepas diri orang macam ni. Kau pandai-pandai buat sendirilah. Jadi yang pertama, tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini ada dinyatakan dan ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran agar kita berpegang teguh dengan jalan Allah SWT, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah SWT dalam suratul An'am ayat yang ke-153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya hadza sirati, inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, mustaqiman fattabi'uhu, maka hendaklah kamu menurutinya, hendaklah kamu mengikutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah SWT perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Dah jelas sebut dah, kan? Ikut cara agama Islam, tunjuk bagaimana syariatnya tu. Yang ini faktor pertama. Bila orang tak nak ikut Quran dan Sunnah, masing-masing mengikut kefahaman sendiri, masing-masing mengikut huraian, ya, ketua-ketua dia sendiri, maka jadi macam ni, bercelaru hari ini. Nak, terutama di akhir zaman. Sebab tu Rasulullah kata dalam hadis yang kita dah baca, dia pun dah sebut, gigitlah sunnahku dengan gerahammu. Maksudnya pegang sungguh-sungguh sunnah Nabi ini, jangan lepaskan. Ikut sebiji-sebiji, jangan kamu pandai-pandai nak otot-otot, ikut sebiji-sebiji, jangan lepaskan serta, kan? Rasulullah dah beritahu dah, kan? Sebab Rasulullah tahu umat aku ni banyak tuan-tuan. Nah, jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW lebih kurang 600 tahun.
Dalam 600 tahun pun dah macam-macam ajaran tu. Dah macam-macam, dah pening dah orang. Tengok. Ya. Macam-macam dah orang kata dah melelong dah sebab tak ada panduan. Dalam tempoh 600 tahun. Kita dengan Nabi berapa ratus tahun? 1400 tahun. 2 kali ganda daripada jarak Nabi Isa dengan Rasulullah SAW. Agak-agak gelong tak? Bukan dekat gelong, alignment semua dah lari dah. Nak alignment kena buat lain, ya. Kena tukar balik lah absorber, banyak benda kena buat lah. Nak jadinya waktu Rasulullah cakap, pegang sungguh-sungguh sunnah aku ni, kan? Taraktu fikum amrain lan tadilu in tamassaktum bihima. Ya, aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Ya, dan mana kalau kamu pegang sungguh perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnah Nabi, iaitu Quran, kitabullah, dan juga sunnah Nabi SAW. 2 benda ni pegang sungguh-sungguh. Ya, maksud pegang sungguh-sungguh itu dengan saya sebut tadi tak. Kadang-kadang orang salah faham. Bila kita kata pegang Quran dan sunnah, pegang Quran sunnah, dia ingat kita betul pegang Quran sunnah, kan? Tetap dengan huraian para alim ulama yang muktabar. Itu je cerita dia. Ada huraian lagi di hujung tu. Ya, kita bukan pegang Quran sunnah, maksudnya tuan-tuan yang tak ada bidang dalam ilmu hadis, tidak ada ilmu dalam bidang ilmu tafsir, terus pegang direct yang Quran, tak boleh. Memang sesat lah. Jangan kata Quran, kita baca hadis Nabi pun kalau tak ada ilmu persiapan, memang sesat. Tapi dengan huraian para alim ulama yang muktabar, insya-Allah takkan sesat lah. Ya. Tapi bila mana Quran dan juga hadis itu diterjemahkan ikut selera masing-masing, itu yang boleh jadi sesat. Contoh apa tuan-tuan? Kan saya sebut dulu, dalam Quran sebut la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kita terus direct pegang dengan ayat ini tanpa kita ada ilmu tafsir, tidak ada ilmu pun, nak takwil tak apa, tak reti pun, tak ada dalil-dalil hadis, tak ada pun nak pegang, maka kita akan jadi sesat. Sebab apa? Ayat ni kata tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau kita faham secara direct, secara literalnya, tidak ada paksaan dalam agama. Kamu tak boleh paksa saya solat, kamu tak boleh paksa saya tutup aurat, kamu tak boleh paksa saya berpuasa. Sebab agama dah sebut, Quran dah sebut, tidak ada paksaan dalam agama. Ini siapa yang jadi sesat. Sebab dia menterjemahkan Quran, dia mentafsirkan Quran tanpa huraian para alim ulama yang muktabar. Memang sesat lah. Tapi hari ini kalau kita pegang Quran dan juga sunnah dengan huraian para alim ulama, insya-Allah tak sesat kita. Seperti yang benar Rasulullah sebut. Ya. Yang keduanya, kenapa boleh berpecah lagi? Tidak mengambil keseluruhan agama itu. Perkara ini juga merupakan antara sebab utama berlakunya perpecahan, iaitu mengambil sebahagian daripada agama dan meninggalkan sebahagian yang lain. Dia ambil agama yang kena dengan selera dia, yang kena dengan kepentingan dia, dia tak ambil semua, selektif. Perkara yang menguntungkan dia, dia ambil. Perkara yang merugikan dia, dia tinggal. Ini sebiji macam perangai Yahudi. Sebab itulah kenapa kitab Taurat, kitab Injil tak diiktiraf. Yang diiktiraf kitab yang asal sahaja. Sebab kitab lepas tu dia dah mula ditahrifkan, dah diubah suai. Sebab tu kenapa kita tak pegang dengan kitab Injil hari ini. Kita beriman dengan kitab Injil yang pada zaman Nabi Isa AS, yang ori itu. Yang hari ini tak. Sebab apa? Telah ditahrifkan, telah diubah suai. Bayangkan tuan-tuan, kalau Quran itu ada banyak version, ya, banyak versi pula, bukan tafsiran Quran tu sendiri. Ni versi si A, ni versi si B, ni versi si C habis. Bakal ada celau, kan? Sebab tu mari Sayyidina Osman dia kumpulkanlah Al-Quran, dia kumpulkanlah satu ni mushaf, dia standardkan mushaf tu. Dia standardkan. Ini yang kita pakai sampai kiamat nanti. Ini Qurannya ni ya. Dia kumpulkan, dia ambil yang terbaik, dia ambil yang mana ni, dia kumpulkan ahli-ahli Quran, dikumpul, kan? Mereka bahas, bincang, tengok masukan. Jadi satu mushaf yang lengkap, ya. Bukan diubah pun, ini yang kekal tu.
Itu sebab tadi, bila mana kita ambil agama untuk kepentingan diri kita, kita tinggalkan perkara yang merugikan kita dalam agama, maka akan jadi macam ni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-18, yang ke-14. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maksudnya, dan di antara orang-orang yang berkata bahawa kami ini orang-orang Nasrani, kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, maka mereka juga melupakan, meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya, lalu kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai ke hari kiamat, bila mana mereka tidak berpegang pada kitab Allah. Maka Allah Ta'ala jadikan mereka ni permusuhan. Sama tak dengan kita? Sama lah. Bila orang Islam sendiri tidak menjadikan Al-Quran dan juga As-Sunnah ni sebagai panduan utama dia, masing-masing terjemah ikut kepentingan, ni jadi hari ni. Sebab tu kenapa ada ayat Quran yang sama kita pakai tak? Kumpulan ni pakai ayat Quran ni, kumpulan ni pakai Quran ni, kumpulan ni pun pakai ayat Quran yang sama, tetapi terjemahannya berbeza kan. Yang kumpulan ni terjemah Quran ikut kepentingan dia, orang ni terjemah untuk kepentingan dia pula. Jadi mana yang sama? Sebab tu saya kata tadi, kita kena ikut terjemahan ulama yang muktabar, yang tidak mempunyai kepentingan. Imam Bukhari celah mana di kepentingan dia ada. Ya, Imam Syafi'i sendiri pun celah mana dia nak ada kepentingan, dia tak ada kepentingan apa-apa pun. Mereka ni menterjemahkan ilmu, menyampaikan ilmu dengan penuh keikhlasan. Berapa banyak kitab dia buat, kan? Jadi banyak. Jadi celah mana ada kepentingan. Ini yang kita kena follow. Ambil terjemahan dari mereka. Nah, ulama-ulama yang diiktiraf. Apa itu muktabar? Yang diiktiraf oleh dunia. Dunia mana? Dunia keilmuan. Ini yang kita kena ikut. Yang tidak ada kepentingan apa pun. Neutral. Ya, dia terjemahkan, dia sampaikan ilmu semata-mata untuk kepentingan umat. Tak ada keuntungan apa-apa pun. Ni kata tadi. Sama macam perangai Nasrani Yahudi. Bila mana mereka mula menyelewengkan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, makanya Allah akan timbulkan permusuhan. Kenapa permusuhan, tuan? Sebab engkau punya terjemah, kau ikut terjemah aku tau. Aku faham macam ni, kau faham macam tu. Dah tu yang jadi isu. Bermusuh, gaduh. Sampai mereka boleh mengeluarkan akidah sahabat sendiri, saudara sendiri daripada Islam, atas sebab taksiran yang salah. Dia faham macam ni, kau tu faham macam tu. Kau mesti ikut aku. Kenapa mesti ikut aku? Kita kadang-kadang kita makan kedai makan, bawa anak keluarga pun, dengan keluarga kita pun order pun lain-lain. Anak sulung nak capur tiaw, anak nombor 2 dia nak mi goreng, anak yang ketiga dia nak nasi goreng ayam. Tak ada pula kata ikut orang tak nak ikut apa yang mak ayah kau nak kapi tau. Ayah suka makan kuitiau kerang, kau mesti makan. Semua wajib makan. Tak boleh makan benda lain. Tak ada lah. Kita pun kan, kita dengan kawan-kawan kita pun sama. Time order makan minum tak. Engkau apa? Dia tarik kurang manis, ini kopi, yang ni nak Nescafe tarik. Order pun tak sama. Takkan sebab kita tak sama selera dengan apa dia orang ikut makan, tak ikut selera kita, kita nak boleh nak bermusuhan dengan dia orang. Begitu juga dalam beragama. Jadi bila mana agama tu terjemahkan ikut kepentingan diri kumpulan, jadi macam ni. Sebab tak nak ikut yang mutabar, kan? Tak selamat lah ini. Kemudiannya sebab itulah kenapa Allah Ta'ala tanamkan permusuhan. Sebab masing-masing menterjemahkan ayat Allah mengikut kepentingan. Dan bila dia terjemahkan mengikut kepentingan, mesti ikut aku. Tak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan. Mesti ikut aku. Dan dia terjemah di Quran ikut selera dia. Dia kata pada orang lain, mesti ikut aku. Kenapa mesti ikut kau? Ya? Jadi itu yang menyebabkan perbalahan. Yang ketiganya, kenapa boleh berpecah lagi? Kejahilan merupakan salah satu faktor yang akan menatijahkan kepada perpecahan, kerana ia tidak didasari dengan ilmu. Selain itu, antara tanda kiamat ialah akan berleluasanya kejahilan
dan ilmu pula akan diangkat. Itulah sebab kenapa berpecah. Sebab pertama yang saya sebut tadi, dia berpecah sebab dia terjemahkan ayat Quran ikut kepentingan dia. Kenapa? Sebab itulah yang dia tahu pun. Dia tidak ada ilmu mengatasi itu. Sebab kejahilan tadi. Nah, atas sebab patut itulah kenapa ya orang dia boleh jadi musuh. Sebab itulah kejahilan ini dia boleh membunuh kita punya IQ. Orang yang baik, orang yang mana mereka ini mencari kebenaran tetapi terjumpa dengan kumpulan yang salah, makanya kesian sebab ada faktor kejahilan. Semua nak masuk syurga dengan cara shortcut. Semua nak shortcut sekarang. Nak mudah, nak fast track lah, nak ni tak. Sebab apa? Sebab dia rasa diri dia dah ketinggalan. Maka ni dia kena cari satu jalan. Terjumpa pula dengan kumpulan yang kata, engkau jangan risaulah. Engkau tak semayang, kau tak pun tak ada masalah. Yang penting kau join dengan kumpulan kami ni, ketua kita akan mintakan ampun untuk kau, kau tak ada masalah. Itu jadi tak? Bayar duit. Ya, orang kata benda-benda yang mampu-mampu. Ni. Jadi faktor kejahilan lah boleh menyebabkan kenapa manusia ni jauh daripada agama. Sebab tu, ya, mengabaikan masalah-masalah hukum dan hubungan kemasyarakatan bukan sahaja menimbulkan kerosakan dalam masyarakat itu sendiri, malah akan mengakibatkan tergugatnya sebuah kehidupan yang damai. Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 199, wa'arid 'anil jahilin. Maksudnya serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Ya, dengan orang yang jahil. Sebab tu saya kata orang yang jahil ni tuan, kalau kejahilan yang itu dalam bidang dalam perbuatan maksiat, dia jahil agama, dia melakukan maksiat tapi dia jahil agama. Sebab tu bila kita tanya pada dia, engkau tahu tak judi ni haram? Ya ke haram? Kau tak belajar ke? Saya baru tahu ni haram. Okey, tak apalah. Kan? Ataupun kita tanya pada dia, kau tahu tak judi ni haram? Tahu. Lepas tu kenapa buat? Tak. Susah nak tinggal lah. Dia ada dua situasi tak? Kau tahu tak benda haram? Tahu. Ada yang benda, ya ke haram? Saya tak ingatkan benda ni boleh. Tak boleh. Sekarang kau dah tahu ni haram kan? Kau kena tinggalkan. Orang yang macam ni boleh lagi diselamatkan walaupun dia ni ahli maksiat, sebab dia tahu perbuatannya itu salah dan dia pun tinggalkan, kan? Dan dia pun akan tinggalkan. Tetapi orang yang jahil dalam beragama, susah. Kita nak tegur dia tentang perbuatan solatnya, nak tegur dia tentang perbuatan wuduknya, kena pula yang tegur tu pula muda daripada dia pula, kan? Makanya susah lah, kan? Susah nak tarik. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kadang-kadang kita tegur seseorang itu, mungkin cara solat salah, mungkin cara amalan dia salah lah, puasa ke sebagainya tak, kita tegur dia susah nak ingat. Kadang-kadang kita boleh kena herdik. Sebab bila dia dia menerima teguran kita, bermakna amalan dia sebenarnya, ya Allah, selama ni aku buat salah, ya Allah, dosa aku masuk neraka ke aku? Tak. Sekarang dulu kau buat salah, kata 15 tahun dia mengambil wuduk dengan cara yang salah, kita tegur dia hari ini dan dia ikut apa yang kita tunjukkan dengan betul, tidaklah membatalkan semua solat dia sebelum tu. Yang penting kau kena ubahlah sekarang. Tapi bila dia tahu kebenaran, dia tak nak ikut kebenaran, maka kau kekal dalam dosa. Lepas tu bila kebenaran tu datang, kena ikut. Walaupun yang membawa kebenaran tu siapa dia pun kena ikut. Nah, tapi bila atas sebab kejahilan tadi, dalam jahil ego pula tu, kan? Sombong lagi. Semua kena. Ini susah. Yang rugi siapa? Dia lah. Tuan punya badan yang rugi. Kan? Itu kan dalam sebab kenapa kita berpecah. Kan? Kenapa maksud pecah? Sebab ni jahil. Orang bagi tahu kebenaran, tak, dia nak pegang yang tu juga. Tak kira lah kau cakap lah apa pun, aku tak beli. Yang penting aku pegang juga yang ni juga. Kan? Kau katalah apa pun, tak apalah, serah pada Allah Ta'ala lah. Kan? Islam yang ditegakkan melalui hubungan damai dan mementingkan perdamaian akan terjejas dengan sendirinya oleh sikap lemah
dan jahil penganutnya yang sanggup mengenepikan rasa cinta sesama manusia dan membiarkan tuntutan nafsu menggantikan keimanan. Perselisihan ini harus diratasi dengan dakwah dan amal makruf dan nahi mungkar. Umat jahil hari ini bukan hanya faktor, betul lah, kita akui juga faktornya sebab dia tak nak belajar, ya, tak ke surau susah, nak duduk dalam majlis ilmu susah. Itu kita kena akui, itu adalah faktor dalaman. Dan kita kena ingat juga, ya, faktor luaran juga memainkan peranan. Bila sebut faktor luaran ni dalam agenda untuk merosakkan pemikiran umat Islam, nah, itu memang ada. Siapa yang merancang? Orang Yahudi lah. Sebab tu kenapa orang Yahudi mereka ni buat macam-macam cara untuk melemahkan umat Islam. Sebab dia tahu orang Islam ni kalau aku ajak dia perang. Jadi macam hari ni dah masuk hari yang ke-30 lebih, 35 ada kot, dah masuk hari yang ke-40 dah dekat-dekat. Kan? Hamas tak menyerah lagi. Tak ada langsung perkataan nak menyerah di sorry ya. Kan? Dan orang-orang Gaza tak ada pun nak lari pada bumi Gaza, tak ada. Biar mati kat sini. Kan? Biar mati kat sini tak masalah. Kami takkan keluar dari bumi ni. Kan? Sebab ini peluang untuk kita mati syahid. Tak apa, tak nak. Kan? Sebab tu bila pada hari ni buka sukarelawan untuk doktor-doktor kita lah, baru daftar nama. Belum lagi lah, baru daftar nama. Dah berbondong-bondong lah. Baru daftar nama siapa yang jadi sukarelawan. Sukarelawan nak buat pergi Palestin. Kan? Medik. Kan? Para medik semualah. Kan? Dah penuh hasil lah. Kan? Memang orang nak. Sebab inilah peluang untuk kita berbakti dan untuk bakti syahid. Tak ada cara lain lah. Kan? Inilah peluangnya. Sebab tu kenapa orang Gaza dia tak keluar, dia takkan keluar punya. Biar kau mati kat sini tak ada masalah. Ini yang menyebabkan seorang influencer TikTok Amerika Syarikat lah. Mungkin dah baca kot. Tahu nama dia? Megan B. Rice. Tak? Megan B. Rice. Dia ni seorang pengomen buku-buku novel. Dia suka ambil buku novel, dia baca-baca, dia akan cerita, nah, sinopsis kita ni macam ni, dia kritik, dia macam ni lah. Itu kerja dia suka. Jadi bila dia tengok pada orang Gaza, orang Palestin ni, dia pun pelik lah aku tengok orang Islam ni. Mereka ni kena hempuk, kena bunuh, kena macam-macam cara, kena bom, kena bunuh depan ni. Pertama, mereka tak keluar daripada bumi tu. Yang kedua, mereka tak merungut, mereka tidak mengeluh, mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak menyalahkan takdir. Mereka redha dengan apa yang mereka dapat. Aku pelik sungguh ha. Dia pelik tau. Kenapa orang Islam tak merungut, tidak menyalahkan Tuhan? No, tidak menyalahkan takdir. Redha dengan apa terima. Ini memang tak jumpa dia, memang aku tak jumpa. Sebab tu dia berminat dengan sebab itu dia mula tengok apa orang Islam ni pegang, Al-Quran. Dia buat TikTok tuan-tuan. Setiap malam dia akan buat live TikTok dia akan buka Quran, dia akan baca. Dan dia akan terjemahkan ikut kefahamannya dia faham. Oh kafir lah, dia kafir. Kan? Baru je Islam ni. Ya. Dia baca Quran, Alif Lam Mim zalikal kitab, semua dia baca, dia cuba, dan dia tak jalan dia confuse, dia akan Google. Dan dia akan ceritakan dalam live TikTok dia ni. Dia ni dalam live TikTok, dia cerita-cerita macam ni, dia tak pandai Google, tengok, dia terjemah. Ramai dia punya follower, beratus ribu follower dia. Orang ikut, orang suka ikut. Dan dia kagum, dia kata, dia baca satu ayat, dia kata Tuhan menjadikan manusia itu dalam tingkatan-tingkatan. Mana ada tingkatan-tingkatan? Yang aku tahu manusia itu keluar pada perut mak dia, itu ya dia. Kan? Dia faham. Kan? Dia baca lagi buat baca surah Al-Hajj ayat 1 hingga ayat 7 katakan. Ada lagi terjemahan. Dia buka pula surah Al-Hajj. Bila dia buka surah Al-Hajj, diceritakan manusia ni dijadikan daripada setitis mani, daripada mani tu berubah menjadi darah, darah tu menjadi segumpal daging, daging menjadi tulang belulang. Dia punya kagum. Ni orang kafir tuan kan? Dia kagum. Kau fikir, dia kaji balik. Dia kata disebut embrio lah kan, kita belajar sains dan istilah sains dia panggil embrio lah, telur tu apa dah. Jadinya dia kaji balik, dia kata manusia yang pertama menemui teori embrio ni ialah pada tahun
1848. Tahun 1848 dia kata. Sedangkan teori yang disebut dalam Quran 1400 tahun yang lalu punya jauh dah sebut dalam Quran. Manusia baru jumpa yang ni. Dia 1848. Dia kata sedangkan Quran dah sebut lama. Dia baca lagi kan. 2 minggu ya tuan. 2 minggu dia baca Quran. Masuk Islam. Kan? Boleh tengok dalam TikTok. Megan B. Rice. Kan? Orang kulit hitam. Ramai dia punya follower. Kan? Orang kata hikmah lah berlakunya apa yang berlaku di Gaza ni menyebabkan makin ramai orang-orang barat ni masuk Islam. Sebab mereka beriman nak tahu, tengok semangat orang Islam ni lain macam tak. Dia punya semangat ni, dia orang punya teguh, dia punya kesabaran tu tinggi sangat. Memang dia orang tak boleh nak brain lah, terlalu tinggi sangat ni kan. Tapi dia berminat, berbondong-bondong orang masuk Islam. Itu kata hikmahnya. Dan NGO di sana pun di barat tuan, beri memang banyak bagi penerangan pada orang bukan Islam. Berdialog dengan mereka tak. Kalau kita di Malaysia boleh ada macam tu okey lah. Kan? Tapi kita di Malaysia tu tak lah. Kalau Malaysia boleh bantu memang lah. Tak, memang ada NGO, ada buat. Kan? Tapi di barat tak, di kita Malaysia mungkin sebab kita ni dah majoriti orang Islam pun, orang Melayu tak. Jadi mungkin orang tak orang ni. Tapi di barat tak ramai yang kenal Islam. Mereka tak tahu pun tentang Islam sebab majoriti semua sana non-Muslim kan. Jadi sebab tu mereka tahu nak berminat nak tahu tentang Islam. Sama juga tu bila berlaku 11 September. Yang World Trade Center kena bom, letup kan, bangunan tu runtuh dah. Padahal yang buat tu orang Yahudi. Kan? Dia nak scam orang Islam, nak tuduh Osama, nak tuduh Afghanistan nak menghalalkan Amerika masuk ke Afghan. Dia create cerita ni. Tapi bila berlaku peristiwa tu, orang yang bukan Islam ni, mereka ni berminat. Quran terjemah ni habis. Orang bagi. Tak. Kita sensitif kan, tak boleh bagi Quran kat orang bukan Islam kan. Kerana dia bagi. Quran terjemahan. Ada ayat Quran dengan terjemahan sekali bagi percuma. Kan? Masa saya dapat pergi. Saya pergi ke Glasgow, Scotland. Kan? Di sana pun dia orang buat macam tu. Bagi macam tu je. Quran yang Muslim. Sebab apa nak suruh baca. Suruh dia baca. Dan orang sana memang minat baca. Kalau kita pergi ke barat, ke Eropah, kalau kita naik kenderaan awam, dalam kereta api, baik dalam bas ke kenderaan awam, dia orang buat dua benda je lah. Sama ada dia duduk diam ataupun dia akan baca buku, baca sahabat. Dia akan baca kan, tu dia seorang-seorang kan. Itu je orang buat. Memang minat membaca. Tak, kita pun minat juga. Kita minat baca WhatsApp, minat baca Facebook. Entah betul entah tidak, tak ada lagi tak. Kita tak habis. Main telan ni dah macam biawak ke tak. Telan je lah maklumat ni betul ke tidak, hantam sajalah. Kena pula maklumat tu sampai kena dengan selera kita. Hentam musuh kita. Memang tak ada nak kaji-kaji terus forward je. Itu orang kita tak. Tak ada nak tapis maklumat. Terima bulat-bulat. Ini dah macam biawak. Telan ni apa yang ada tak. Okey. Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi merumuskan dengan menyatakan bahawa hadis di atas tidak menunjukkan bahawa perpecahan yang berlaku itu akan kekal sehingga ke hari akhirat. Umat Islam kita ni berpecah takkan sampai hari akhirat, sebab kita akan bersatu balik. Apabila muncul perpecahan dalam kalangan umat Islam, cukuplah ia menjadi bukti akan kebenaran hadis ini. Sebab nak beritahu apa yang berlaku hari ini, perpecahan yang berlaku ini adalah kebenaran bukti perkataan Nabi SAW. Betul lah. Semua kita berpecah. Ini kerana mungkin sebahagiannya telah muncul dan kemudian ia berjaya ditumbangkan oleh kebenaran sehingga ia lenyap selama-lamanya. Jadi bilanya umat Islam ni akan bersatu? Dia akan bersatu bila mana munculnya Imam Mahdi nanti. Bila? Wallahu ta'ala alam lah. Jadi ketika itu bila Imam Mahdi ini muncul, maka umat Islam ni akan bersatu balik. Dia tinggallah semua bendera dia tinggallah apa semua, dia akan ikut yang ni. Tetapi tetap ada golongan yang akan ingkar. Ada. Dia dua je. Imam Mahdi muncul ni dua je. Pertama, saya tak habis tadi. Tadi dua agama yang mempercayai Nabi Isa akan turun lah. Satu agama lagi dia menolak. Sebab dia kata kami yang bunuh Isa. Macam mana kami kata dia hidup?
Tadi orang Yahudi ni dia beriman dengan apa? Dia percaya apa? Dia percaya bahawa nanti dia akan beriman dengan Dajjal. Macam mana dia beriman dengan Dajjal? Dalam kitab dia sebut ke? Tak. Tapi dia beriman dengan hadis Nabi SAW. Yang kita akan baca di hadis seterusnya. Yang akan jadi pengikut Dajjal akhir zaman ialah orang-orang Yahudi. Mereka beriman dengan hadis Nabi. Mereka juga beriman dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahawa orang Yahudi ini memang pengecut, bacul, penakut semua ada, dan mereka akan bersembunyi di balik batu, balik apa semua, balik kayu semua. Semua makhluk ni akan bagi tahu, wahai orang Islam, di belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah mereka. Mereka beriman dengan hadis itu. Hanya pokok Warqat sahaja yang tidak akan memberitahu tentera Islam bahawa belakang dia ada orang Yahudi. Sebab tu kenapa orang-orang Zionis hari ini beria-ria menanam pokok Warqat di Palestin. Lebih berapa juta pokok dia orang tanam. Satu hari berapa ribu dia orang tanam pokok Warqat. Ya. Sebab mereka beriman dengan hadis Nabi. Mereka pun beriman, percaya dengan hadis Nabi kan. Mereka tahu. Tapi kenapa tak nak? Sebab dendam, dengki. Kenapa dendam dan dengki? Sebab Nabi akhir zaman bukan daripada kalangan kami orang Yahudi. Nabi akhir zaman daripada orang bangsa Arab. Bangsa Arab ni bangsa lekeh. Sebab tu mereka tak nak dan ikut. Ni orang Yahudi ya. Tapi kalau nak ikut juga. Ada pokok Warqat mereka beriman. Kan? Itu beriman. Tahu pun ikut jugalah. Yang kata ikut. Tak nak ikut, tak ikut semualah. Tak. Sebab dendam dan dengki punya hal. Sanggup. Ya, sanggup sampai peringkat nak bunuh Nabi SAW. Kesimpulannya, Islam merupakan agama yang menentang segala perkara yang membawa kepada perpecahan. Ini kerana Islam amat menitik beratkan perpaduan dalam kalangan umatnya, sama ada sesama Islam ataupun sebaliknya. Sebab Islam ni agama perdamaian. Islam tidak melihat seseorang itu sebagai musuh. Sebab Islam kalau dia berjiwa pendakwah, dia akan melihat semua orang sebagai potensi untuk dia mengajak masuk Islam. Betul Nabi tak letakkan, ya, tidak meletakkan walaupun Abu Jahal itu memang musuh Islam, tetapi Allah tetap dakwah juga. Walaupun dia memang terang-terang. Tak. Sama juga dengan Fir'aun laknatullah. Walaupun terang-terang menentang Allah Ta'ala, tetap Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun berjumpa dengan Fir'aun. Kau sampaikan ayat aku kepada dia. Sebab potensi. Macam orang bisnes lah, niaga apa-apa pun nak. Dia tengok semua ni. Ni yang semua potensi ni di kerajaan aku ni. Jadi dia tidak memandangkan satu musuh. Sebab itulah Nabi. Sebab tu kita ni, kita bukan Nabi, tapi kita kena ada sifat Nabi. Yang mana apa itu sifat Nabi? Sifat Nabi ialah memandang semua orang, baik dia Islam ataupun dia bukan Islam, semua orang berpotensi untuk masuk syurga. Ajak ramai-ramai masuk syurga. Sebab tu Allah pandang macam tu. Kan? Kalau Allah pandang ni semua, ni neraka, tak berkembanglah Islam. Tak ke mana pun. Tapi sebab Allah tengok semua potensi ni nak masuk Islam. Apa nak ajak ramai-ramai masuk syurga ni? Sebab semuanya berpotensi walaupun dia bukan Islam. Jadi dengan sebab itulah kenapa Islam boleh tersebar sampai hari ini. Kalau tidak tak sampai lah tuan-tuan. Ya, habislah kita. Keduanya, golongan yang terselamat sebagaimana yang dimaksudkan oleh hadis adalah golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan golongan yang mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi SAW, ataupun disebut sebagai salafus saleh, golongan-golongan salaf. Hal ini kerana Nabi SAW sendiri mengakui bahawa kurun yang terbaik adalah 3 kurun yang pertama, dan ia termasuklah kurun para sahabat Nabi SAW. Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. 3 kurun yang terbaik Rasulullah sebut. 3 kurun yang terbaik ni, kurun aku pegang ni. Iaitu pertama, kurun aku, zaman aku hidup. Itu yang terbaik. Kedua, siapa? Sahabat-sahabat aku. Tsummal ladzina yalunhum, orang selepas aku para sahabat. Kemudian siapa lagi? Orang yang selepas Nabi, seorang golongan tabi'in. 3 golongan ni, zaman Rasulullah, zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. 3 zaman ni zaman yang terbaik. Inilah kamu nak ambil tentang ibadat, nak ambil tentang muamalah apa saja bidang, ambil pada 3 kurun ini.
Maka selepas pada 3 kurun ini, kamu akan menyaksikan perpecahan yang dahsyat ni. Perpecahan yang dahsyat. Sebab apa? Masing-masing dah terjemahkan Al-Quran dan hadis mengikut selera mereka sendiri. Bukan mengikut panduan para sahabat. Ya, bukan mengikut panduan para tabi'in. Ya, dengan Nabi jauh lagi lah. Itu sebab kenapa kita berpecah. Ya. Lepas tu saya kena bagi tahu, kena terangkan. Kadang orang salah faham. Ya, kita hanya tahu sebut berpecah. Berpecah sebab apa? Banyak sebab. Tu tadi sebut. Ya, kita ni mengeluh. Islam ni teruk lah. Kita orang taklid, orang Melayu sendiri pun susah nak bersatu lah. Susah. Sebab apa? Sebab ini. Ya. Jahil. Tak nak ikut Quran dan juga sunnah. Sebab itu. Macam-macam itu. Kan? Lepas tu pula ambil agama selektif. 3 benda ni yang kita berpecah. Satu, tak nak ikut Quran sunnah. Kemudian ambil Al-Quran dan juga hadis mengikut selera. Yang mana kena dengan aku ambil. Yang mana aku tak suka, aku tinggal. Tak payah. Tak, itu je. Yang mana kena dengan aku, okey, aku pegang. Yang kena dengan musuh aku, aku taram cukup-cukup. Ni sebab dia. Ya. Yang ketiganya sebab jahil. Dan itu sebab dia. Yang ketiganya, kesimpulan yang ketiga, golongan yang selamat adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iaitu mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Mereka konsisten dengan apa yang dijalankan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah golongan yang selamat. Lagi mana kita berpegang pada panduan Al-Quran juga hadis, insya-Allah kita selamat. Tak perlu kita declare saya ni pemegang Ahlussunnah dan Wal Jamaah tegar. Tak payah. Buktikan dengan pengamalan, bukan dibuktikan dengan slogan. Sebab Rasulullah tak bawa slogan. Rasulullah bawa pengamalan. Begitu juga dengan para sahabat. Dia tak bawa slogan pun, dia bawa pengamalan. Buktikan dengan amalan, orang tengok situ betul. Ini betul-betul orang Islam. Mereka betul-betul pegang pada agama. Sebab tu kenapa orang Yahudi bimbang dengan orang Islam. Sebab selagi mana orang Islam pegang dengan Quran, selagi mana orang Islam jaga solat jamaah itu tuan-tuan. Itu kena kempen tuan-tuan. Selagi mana kita solat jemaah ni, hidupkan surah masjid ni dengan solat jemaah, itu menggurunkan musuh tuan-tuan. Bukan saja-saja ni, kempen lah ramai-ramai. Pergilah hantar flyer ke rumah-rumah kat taman kita ni. Kempen satu rumah satu jemaah. Buat macam tu tak? Hantar flyer. Pihak surau punya pun paling kempen, kita sedang mengadakan kempen sempena dengan Gaza kena hentam semua kesatuan Islam ni. Kempen satu rumah satu jemaah. Maksudnya setiap rumah ni seorang ni minimum. Dapat mari ramai lagi lah bagus. Tak? Minimum. Kalau ada 100 rumah tuan-tuan, lebih kan? Lebih kan? Kata 100. Ni apa orang ni? Ya? Bayangkan 100 orang lagi tak? Kempen yang macam tu. Kita dah kata sebab betul tuan-tuan, memang menjadi kegurunan musuh Islam itu. Bila orang Islam tak mari solat jemaah ni, lega dia. Tapi bila nampak orang, sebab apa? Di situ memang nampak kesatuan. Sebab itulah kenapa solat Jumaat dia diwajib. Jadi fardu ain. Mujurlah hukum fardu ain. Paling kurang orang yang jahil pun dia akan cakap, aku minggu lepas tak mari. Minggu lepas tak boleh. Nanti jadi munafik. Tak nak jadi munafik, pandai pula engkau. Tak nak jadi munafik. Kan? Takut. Mari juga. 3 kali orang ni mari. Kan? Kalaulah solat Jumaat itu jadi sunat muakkad, masa dengan imam-imam lebur. Imam tak ada sebanyak. Tak ada lah. Hari ni saya pergi Melaka lah. Kan? Ada hal nak Melaka contoh tak? Imam tempat lain kan? Tak ada marilah. Kan? Tak ada. Sebab apa? Sebab sunat kan? Contohnya tu je lah. Jadi kita tuan-tuan kempen lah. Ya, ambil lah peluang. Ajak ramai-ramai. Penuhkan surau masjid ni lah. Kan? Penuhkan surau masjid ni. Tak ada jalan kan? Sampai bila nak temenung kat rumah tu? Kan? Kita jemput lah. Hantar kempen. Jadi boleh kurang, ada kempen dah. Jadi orang yang tak pernah mari pun dia akan terbuka hati. Ada orang jemput aku datang lah. Buat tu. Ya? Itulah tuan-tuan tentang kupasan hari kita yang ke-31. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada hari yang ke-32, iaitu api yang keluar dari arah negara Yaman. Semuanya apa yang baik itu kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jamal hadzal jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.